pinggan ke kan, rumah sepah ke, lagu sikit. Kita kalau kita balik rumah kita boleh tahan kira ni. Kalau rumah sepah ke, dapur tak berasap ke kan. Kalau kita malah tekak ni, malah gaduh-gaduh ni, biarlah kan. Takut isteri dia. Dia pasal EQ tinggi, emosi dia tinggi sangat. Emosi tinggi. Bila emosi tinggi, EQ tinggi, ni jadinya patut Allah tak letak kuasa talak kepada perempuan. Kalau tidak tu bergatur kat mahkamah syariah tu, pening kepala hakim, tiap-tiap bulan cerai. Tengok kat nikah baru ke lepas kahwin dah cerai bini. Macam mana tuan qadi, tuan hakim dah kuasa talak dia kan. Itu hikmah kenapa Allah letak pada lelaki kan. Hanya lelaki yang baran tahap gaban ni kan. Kalau cakap baran biasa-biasa ni tak berlaku cerai. Baran tahap gaban ni kan, yang teruk-teruk punya, yang tak semayang punya, yang jenis main judi ni, yang mudah nak melepaskan talak. Tapi kalau lelaki-lelaki biasa walaupun tak semayang tak apa, tapi jenis penyabar tak berlaku talak ni. Hikmah kenapa Allah letak talak pada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijal, lelaki, pemimpin, pembimbing, pendidik, pelindung kepada wanita. Kemudian tuntutan itu juga tu, kalau cerai bukan perempuan dia yang dapat iddah 4 bulan 10 hari, iaitu 130 hari. Mesti lelaki pun kena iddah 130 hari. Apa benda lelaki yang kena iddah? Faham tak matlamat iddah tu apa? Matlamat iddah tu apa? Matlamat dia apa? Antara matlamat iddah untuk perempuan ni, bimbang malam tadi baru lepas tubuh, baru lepas berhubungan suami isteri, tiba-tiba pagi ni cerai. Jadi bimbang ada benih dalam rahim perempuan tadi itu. Bila iddah 4 bulan 10 hari sehingga roh ditiup dalam janin tersebut. Kalau betul lah ada benih dalam rahim tu, sampai dalam 4 bulan 10 hari roh ditiup dalam janin tersebut. Mana kalau kahwin lepas pada tu pun tak ada masalah, tak berlaku percampuran zuriat ke dan sebagainya kan. Mana bila lepas 4 bulan 10 hari tak ada mengandung, tak ada apa, nak kahwin, bolehlah kahwin, tak ada masalah. Tapi kalau lelaki, benih apa dalam perut lelaki ni? Lelaki mengandung memang ramai, tetapi bersalin tak pernah sekali. Tak ada dalam sejarah dunia lelaki bersalin. Kalau ada lelaki bersalin, dah masuk world record kan, masuk rekod dunia lah. Kalau lelaki bersalin, tak ada bersalin. Salin kulit ada kan, salin kulit. Lepas pakai apa? Putih barulah putih. Salin kulit daripada gelap jadi putih. Saya mendapat betul Alan. Ini pasal kalau setakat putih bola putih tak apa lagi. Ini dia siap muncung bibir. Allah kan. Salin kulit je. Bersalin anak tak ada. Dengan dorang. Lelaki nak kena iddah 30 hari gak benda. Macam mana tuntutan? Tengok liberal punya tuntutan. G25 tu liberal. Bila nak sama taraf, samakan hak lelaki perempuan, liberal. Liberal ni mana apa? Liberal ni bebas. Tidak ada sekatan, tidak ada halangan. Mana nak bebas? Bebas lah, nak bebas. Ni liberal lah. Bila nak bebas ni liberal. Sedangkan kita, selagi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terikat dengan syarat-syarat perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Jadi alasan dia khalwat ni dosa peribadi, buat kat rumah sendiri. Allah Rabbi, dia lupa agaknya rumah tu duduk kat mana. Rumah tu duduk atas bumi siapa? Bumi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya dia dalam yang buat maksiat dalam tu siapa dia? Orang agama Islam. Islam. Bila orang Islam dia terikat dengan pencegahan mungkar oleh kuat kuasa dan sebagainya. Kerana kita dilarang sama sekali melakukan maksiat walaupun dalam rumah sendiri. Kalau buat hutan mana tu main cerita tak sebut tahu. Yang nengok pun beruk dengan tupai kan. Buatlah mana telefon kan. Buat apa gerakan 24 tu kan. Gerakan harimau mencengkam bunuh
harimau menerkam mangsa tu, buatlah benda pun yang nengok ke lipas, cengkerik, ular, tak apa. Ni buat ke tempat taman-taman awak, buat masuk perempuan dalam rumah sendiri. Satu masyarakat satu taman tahu dia ni bujang, buat masuk perempuan dalam rumah sendiri. Satu masyarakat tahu, satu taman tahu dia ni perempuan bujang, buat masuk lelaki depan orang ramai. Dia yang sebelah menyebelah melihat. Nabi lagi. Lepas ni tuan-tuan, katanya apa? Katanya bila puak puasa datang pergi ke rumah tu, ketuk pintu rumah orang tu semua tu, melanggar perlembagaan. Perkara 4/1, perkara 5 dan sebagainya, melanggar hak asasi manusia. Biar nak buat apa pun pasal rumah di sini. Okey. Lepas ni kalau tuan-tuan nak zina, tuan-tuan nak minum arak, nak judi, nak apa ke, nak tarian, nak buat tarian tiang ke apa, buat dalam rumah sendiri. Confirm dijamin oleh perlembagaan. Lepas ni kalau nak bunuh orang pun, bunuh dalam rumah sendiri. Lepas tu tanam dalam rumah sendiri juga. Tak ada siapa marah pasal dijamin oleh perlembagaan. Dah katanya buat dalam rumah sendiri tak ke? Jadi kacau. Benda panggil orang jamu kan, Man, Rahim, jom datang rumah, buat apa? Ada jamuan sikit nasi Arab. Lepas tu nasi Arab mendi kambing. Lepas tu kambing tu gaul dengan lahir tikus. Kambing racun lahir tikus, gaul dengan kambing. Buh dalam nasi, makan mati. Tak salah, rumah sendiri. Lepas tu gali tanam dalam rumah sendiri. Tak salah, rumah ni. Ikut dia, ikut kenyataan dia. Pasal buat di rumah sendiri. Kita duk tentang Tuhan Harun, ayat P, Islam Jamaah dulu kat Kelang tu, kan, kata ajaran sesat. Lepas tu saya pula sekarang ni nak kaitkan Wahabi dengan IS, kan, macam-macam lagi dah. Sekarang ni macam geng takfir, geng suku bid'ah orang, bagai semua dikatakan ajaran sesat. Syiah dan sebagainya sesat. Dah liberal tak sesat. Liberal dia lagi sesat dan menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Kenapa kerajaan tak tindak pada golongan liberal? Kira VIP ke VVIP ke, semua orang tertakluk undang-undang. Sehingga raja-raja punya kekebalan mula hilang kan? Raja kalau bunuh orang dia boleh berjaga, mahkamah khas dia lah, dia kena berjaga juga. So, setakat Tan Sri Datuk sesat, haram kan tu. 7 orang mufti duk cakap ulas benda ni, semua suruh G25 bertaubat. Dan yang terakhir, gesaan daripada mufti Kedah agar G25 dimansuhkan kerana dia mengeliru umat Islam. Kenapa tak buat? Kenapa tak tindak? Ini pelik ni. Masyarakat makin keliru bila wujud golongan yang sedemikian. Lebih-lebih lagi tidak dapat apa tindakan daripada pemerintah. Golongan anti habis lama dah, lepas bebas macam tu saja. Kan? Antaranya juga suruh tafsir Quran ikut zaman, ikut kesesuaian zaman. Ini liberal lah. Quran mana boleh tafsir ikut zaman? Zaman kena diolah, dibentuk mengikut Al-Quran. Baru kita bergerak ikut landasan Islam yang sebenar. Bukan zaman Quran itu ditafsir ikut zaman, ikut kesesuaian zaman, itu tak betul. Maknanya kalau Quran di Malaysia, versi Malaysia ni dia tafsir ikut keadaan Malaysia. Quran di US tafsir ikut keadaan US. Quran di India tafsir ikut keadaan India. Quran di Iraq tafsir ikut keadaan Iraq. Quran di Kutub Utara tafsir ikut keadaan Kutub Utara. Penguin boleh dimakan, beruang kutub boleh dimakan. Dah tafsir ikut keadaan Kutub Utara. Begitu kan? Patutnya dunia ni, bumi, masyarakat, tamadun yang ada atas bumi ni mesti diolah, dibentuk, diacu mengikut acuan Quran. Baru semua sama. Duk negara mana pun sama je keadaan, mengikut landasan Islam. Ini bekas mantan Perdana Menteri dulu pernah menyuarakan pernyataan suruh tafsir Quran ikut keadaan zaman, keadaan semasa. Mantan Menteri yang mana? Yang perintah lama sangat waktu.
Baik, kita dah selesai bab qazaf. Bab tuduhan zina ni selesai dah. Kita masuk perkara 2.8. Sebahagian ataupun ada kaitan dengan bab qazaf. Qazaf ni kita tahu, tuduh orang dengan tuduhan zina tak bawa 4 orang saksi, maka orang yang menuduh itu disebat 80 kali sebatan. Tuduh benda lain tak kena hudud. Tuduh buat maksiat, tuduh tak semayang, tuduh mencuri, tuduh tak semayang Jumaat, tuduh mengendap anak dara orang, tuduh buat jahat, tuduh berempit, tuduh menyamun dan sebagainya, tak kena hudud. Walaupun yang menuduh tu tak bawa saksi. Tapi kalau tuduh orang dengan tuduhan zina, kena bawa saksi. Kalau tak bawa saksi, maka boleh disebat dengan 80 kali sebatan. Tuduh orang berzina termasuk dalam hukuman hudud, kesalahan hudud yang boleh memperuntukkan hukuman hudud. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuduh zina ni bahaya sangat, dahsyat sangat. Sebab zina. Banyak pemimpin dunia daripada dulu sampai sekarang, sejarah merakamkan banyak yang pecundang, tumpas, letak jawatan, disingkirkan, digugurkan, dikalahkan dalam pilihan raya dan sebagainya bila mana pemimpin itu ada skandal seks. Nampak? Sebab tu tuduhan zina ni sangat bahaya. Sebab tu Islam nak jaga reputasi orang-orang baik ini daripada dituduh dengan begitu sahaja, dengan sembrono oleh mana-mana orang yang dengki kepadanya dengan tuduhan zina. Sebab tu Islam suruh bawa 4 saksi. Tak bawa, dianggap telah buat tuduhan qazaf, boleh kena 80 kali sebatan. Baik, termasuk dalam bab qazaf ni ataupun dalam bab yang ada kaitan dengan qazaf ialah tuduhan rogol. Seseorang perempuan yang mengadu dirinya dirogol oleh orang yang tertentu dengan tidak membawa 4 orang saksi untuk membenarkan dakwaannya, maka ianya dikira sebagai menuduh zina, yakni qazaf, yang mewajibkan hukuman hudud ataupun hukuman had. Seorang perempuan kena rogol. Dia kenal siapa yang merogol dia, jiran sebelah dia. Tapi ketika rogol itu berlaku, tidak ada saksi yang melihat. Bukan melihat secara mengintai atau melihat secara orang kata apa, secara ni lah, secara free show ke tidak, melihat secara tiba-tiba kan, sampai-sampai je nampak dengar bunyi orang tolong, orang menjerit minta tolong. Kita pun pergi tengok. Kita dengan member kita 4-5 orang pergi cari jumpa kawasan tu, semak tu kat bahagian buka, bahagian belakang rumah tu, semak belakang rumah tu ada orang sedang cuba nak merogol seorang perempuan. Sampai-sampai kita nampak, sampai-sampai je kita dengan kawan kita terpandang zakar rogol itu dah masuk dalam zakar, dalam farash perempuan tadi, dah masuk. Nampak? Ini kena jelas ni, kena jelas. Dah nampak zakar termasuk dalam farash, maka ketika itu baru dianggap saksi ni. Ni saksi yang boleh mensabitkan dakwaan mangsa rogol tadi. Ya betul. Kamu ada saksi? Ada saksi ni, 4 orang ni yang kebetulan nak tolong saya ternampak perbuatan rogol tadi belakang. Ya, saya nampak zakar rogol tu masuk dalam farash mangsa rogol. Jadi selesai. Tak ada apa-apa. Mangsa ataupun perempuan yang dirogol itu tidak kena apa-apa, sebab ada saksi yang melihat kan. Tapi bila tak ada saksi, joget macam mana dia kuat pun, dia bawa ke ujung kampung mana, tak ada orang langsung kan, tak ada saksi yang melihat kan, kena rogol. Kenal siapa yang merogol ni kan. Tapi bila dia tak bawa 4 orang saksi yang melihat dia dirogol, maka dia dianggap menuduh zina. Contoh kena ingat secara mudahnya kenapa Islam kata begitu. Sebab Islam tidak mahu yang kes betul ni ialah tak apa dah, dia betul memang dikena. Islam tak mahu kalau Islam menerima pakai aduan wanita tadi tanpa sebarang bukti, saksi dan sebagainya, maka akan terjadi orang lain pula nanti akan buat begitu. Kalau Islam benar kan, tak apalah, terimalah ni mangsa rogol ni, terimalah. Dia kata apa sekalipun, dia mengadu apa sekalipun, walaupun tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada apa pun, tak apa, terima kenyataan dia, jom kita pergi tangkap dia. Kalau Islam benar macam tu, semua orang ada potensi
berpotensi menjadi mangsa tuduhan liar orang yang dendam dengan kita. Semua kan? Kalau kita ada kawan-kawan perempuan, rakan sepejabat, di pejabat kita ada kawan perempuan yang memang betul suka kita, tiba-tiba dia luahkan perasaan daripada kita, kita tambuh. Dia kata kita dah ada isteri, dah tak nak lah berbadu madu semua ni, tak nak suami isteri semua, kita tolak cinta dia. Akhirnya dia berdendam, dia perang dengan kita, lalah dia pun buat rekod polis. Beritahu, cik, tolong cik, saya dirogol cik. Siapa rogol? Kawan pejabat saya cik, pengurus kewangan syarikat pun dia rogol saya cik. Ya tu, jom kita pergi tangkap dia. Korporal, sarjan, jom. Tak kesekok penjaga, nanti sasak penjaga, sasak mahkamah dan sebagainya. Habis semua orang bertangkap. Sebab dia percaya pada aduan seorang mangsa. Tak tu Islam jaga awal-awal. Maknanya tak benar terus. Mangsa betul ke? Mangsa tipu-tipu ke? Buat aduan sedemikian. Dah tu Ustaz, tak kenalnya mangsa betul-betul ni. Ni yang nak kena belajar lagi ni. Kan? Pertama, Islam tutup terus pintu aduan yang sedemikian. Supaya nak jaga masalah. Supaya tak berlaku aduan tipu daripada orang yang dengki dan khianat kepada orang lain. Tak berlaku gitu. Jadi tutup habis. Okey. Bab yang mangsa betul ni macam mana? Macam mana ni Ustaz? Dia ni betul Ustaz, betul berlaku kena rogol. Tapi tak ada saksi yang melihat dia. Tak ada saksi yang nampak. Macam mana nak buat? Islam ajar dah, tuan-tuan. Kalau seseorang dirogol, adakah mangsa rogol tu akan menyerah diri belak-belak? Nak rogol lah. Ada? Mana ada? Kalau aku lawan tak guna tak, kau kuat, kau lelaki, rogol lah. Nak buat macam mana? Redha je lah. Ada? Mana ada? Mesti yang nak kena rogol, kau akan berusaha sungguh-sungguh, nak mempahan diri pengen semua. Lepas tu tampar apa rogol tu, cekor muka dia, tarik rambut dia. Tengok-tengok rogol dia janggut pula. Mutawak. Rogol alim, rogol beriman. Ada yang tarik janggut tu, cekor. Kuku itu kan, perempuan biasa kadang kuku dia panjang sikit kan. Cekor muka dia, tangan dia cekor. Lepas kejadian rogol berlaku, ni kena cerita pada anak-anak dada ni. Kena faham tu benda ni. Jangan kata nanti saya cerita, tak adalah, kena je lah benda ni. Kena faham. Lepas kena rogol, mangsa kena pilih satu antara dua. Sama ada nak melepaskan perogol atau nak mengheret perogol ke muka pengadilan. Maka sudah tentu kalau tanya perogol, katanya mangsa perogol, mangsa rogol, confirm dia akan kata saya nak heret dia ke muka pengadilan, saya geram sungguh tadi. Nampak? Yalah, ada wanita yang jaga sungguh, dara dia jaga sungguh, maruah dia, dia dah niat dah, maruah dia, tubuh badan dia hanya untuk suami dia. Tapi tiba-tiba kena rogol pula, mesti dia akan rasa tertekan, trauma, akan rasa macam kata murung dan sebagainya. Maka kena letak dalam hati mangsa rogol tu, pilih satu antara dua, nak lepaskan rogol atau nak heret ke muka pengadilan. Kalau nak heret ke muka pengadilan, dia kena buat perkara yang disyaratkan. Yang pertama, dia kena berjumpa dengan doktor di satu unit one stop crisis center di hospital. Telefon kawan-kawan yang rapat dengan dia, kawan dia yang rapat dengan dia, mungkin ada kawan-kawan perempuan dia yang rapat, atau adik-adik yang rapat, abang dia ke, anak dia ke, adik dia ke, kakak dia ke, mungkin segan telefon mak ayah, telefon ni orang yang rapat, minta dia datang ke tempat kejadian. Bila dia sampai, terus minta dia bawa kita ke hospital. Segala bukti yang ada pada tubuh badan itu jangan dibersihkan. Rambut-rambut perogol yang jatuh atas badan mangsa, kita cekor muka dia kan, kulit-kulit yang berada dalam kuku mangsa, peluh perogol yang jatuh pada badan mangsa,
baki air mani yang berada dalam faras wanita mangsa tadi, yang berada, yang melekat di celah kangkang dan sebagainya, semua itu jangan dibersihkan. Pergi dalam keadaan yang sedemikian ke hospital. Di hospital ada satu unit one stop crisis center, pergi jumpa doktor yang berpengalaman, yang memang khusus untuk mengambil segala bukti-bukti yang ada di tubuh badan mangsa untuk dianalisa DNA. Kemudian unit itu akan bagi satu surat, dan surat itu bawa pergi balai polis. Di hospital ada pondok polis, boleh juga di surat dalam pergi balai polis pun tak apa. Pergi balai polis, buat report aduan. Dengan surat tersebut dia lepas daripada tuduhan qazaf. Surat tadi yang bukti-bukti yang ada di tubuh badan ini. Jadi polis akan tangkap lelaki yang disyaki dan akan ambil sampel air mani dia, rambut dia, bulu dia, kulit dia dan sebagainya untuk dianalisa. DNA juga sama tak dengan apa yang diambil dari tubuh badan mangsa. Bila sama, barulah perogol tidak terlepas dan akan didakwa di bawah peruntukan takzir atas kesalahan perogol. Kena jelas kan? Tapi kalau mangsa rogol tu balik ke rumah, siap mandi, wajib pakai apa semua kan, lepas tu sembahyang sunat taubat. Taubat celah mana kan dia salah dong. Duk sibuk sembahyang sunat taubat dulu, bersih badan. Bila nak sembahyang sunat taubat kena mandi wajib kan. Bersih badan pakai apa semua kan, celah-celah kuku ni semua habis. Bukti-bukti yang ada pada celah kuku, rambut-rambut perogol yang ada pada badan mangsa, bulu-bulu perogol yang ada pada badan mangsa, air mani yang ada pada tubuh mangsa, semua hilang belaka. Bersih dah badan. Kemudian sembahyang taubat, Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, aku telah berzina, ya Allah. Itu berzina suka-suka. Sedangkan dia dirogol, dia tidak bersalah. Tapi dok sibuk nak sembahyang taubat, pasal tak ngaji, tak faham, atau tak jelas sama-sama kan? Akhirnya balik rumah, mandi-mandi semua selesai, habis bukti. Saksi yang melihat tak nak, bukti pada tubuh badan mangsa pun tak nak. Jadi nak tuduh macam mana? Nak tuduh macam mana? Memang tak boleh tuduh lah. Nak tuduh pakai apa? Islam tak terima tuduhan yang hanya datang daripada mulut mangsa, tak, tanpa disokong dengan saksi atau bukti. Sama seperti kita tuduh orang mencuri. Dia curi tayar sport rim saya. Mana bukti? Saksi tu? Saksi tak ada, bukti ada. Kalau tak percaya, cuba geledah rumah dia. Saya yakin mesti ada sport rim saya di dalam rumah dia. Geledah, tengok saya jumpa sport rim buah katil. Oh, ni sport rim saya ni. Nampak? Ada bukti, baru tuduhan tu boleh pakai di mahkamah. Tapi tuduh tak ada bukti, saksi tak ada, bukti tak ada. Dalam sivil pun dia takkan terima. Hakim keberatan dalam nas undang-undang kan, hakim boleh untuk keberatan, untuk tidak menjatuhkan sebarang hukuman semata-mata berdasarkan kepada hujah atau aduan mangsa. Mangsa juga, tolonglah yang ini, saya dirogol. Kita nak panggil siapa saksi? Tak ada saksi, bukti pun tak ada. Tolonglah, saya menangis ini, betul. Hakim kesian, Allah kesian. Lepas tu hakim tak perempuan mudah kesian. Saya bersimpati dengan mangsa, maka saya menyatakan hukuman penjara 20 tahun untuk itu hakim. Semata-mata dengan hujah atau aduan mangsa saja boleh jatuh hukum ke atas salah. Dan tak boleh. Islam pun tak terima. Mesti ada disokong sama ada dengan saksi atau karinah. Karinah ni bukti lah. Jadi bila perempuan dah basuh badan, dia dah bersih bagai apa semua, nak tuduh macam mana? Sebab tu anak-anak dara yang ada, kalau ada dekat belakang, mungkin faham boleh-boleh. Na'udzubillah, bukan minta dirogol pun tak. Cuma kena faham benda ni kalau berlaku. Kan? Kalau itu undang-undang Islam, begitulah kaedah. Jangan nanti bila dah laksana undang-undang Islam, kita dah anggap undang-undang Islam ni undang yang tak adil, zalim pada perempuan, zalim pada wanita. Ini salah. Sedangkan Islam dah cerita dan kaedah dia satu persatu. Pasal apa Islam tak bagi tuduh
tanpa saksi, tanpa bukti, kerana akan membuka ruang kepada orang lain juga untuk buat tuduhan yang sama. Bila Islam membenarkan tuduhan tanpa bukti atau saksi, jadi Islam tutup terus pintu untuk buat tuduhan sebegitu, walaupun mangsa betul yang betul dia dirogol. Maka nak selamatkan mangsa rogol, nak heret perogol, maka kena guna kaedah kedua, iaitu sama ada dengan saksi atau bukti. Saksi tak ada lah, bukti. Jadi ada bertubuh badan mangsa segala macam bukti yang diperlukan untuk mengheret perogol ke muka pengadilan. Itu dia. Itu kaedah dia. Sebab tu dalam surat khabar dulu kan ada kes berlaku, macam dulu ada kes apa? Datuk Rais Yatim, sebutlah kan. Pasal benda ni peristiwa ni berlaku dah umum satu Malaysia tahu. Yang pembantu dia dituduh merogol pembantu rumah dia Indonesia. Tak silap lah. Peristiwa tu berlaku 5 tahun sudah. Mana ada jadi kes pun? Jadi kes. Nak tuduh macam mana masa tu? Siapa saksi? Bukti mana? Lepas tu Datuk Seri Najib tu tak silap. Najib tu siapa yang jawab? Najib masa tu tak silap. Zaman tu yang kena tuduh tu. Macam Najib tu atau sebelum Najib tu Pak Wah. Antara dua orang tu. Dia kata pasal apa benda ni dah lama berlaku, baru sekarang nak tuduh. Dia pandai. Dia pernah baca hudud. Memang mana guna. Kena rogol 4 tahun yang lepas. Satu bukti pun tak ada. Dia pun tak mengandung. Kalau mengandung mungkin anak tu boleh lah. Kita nak buat ujian DNA apa tu. Ni mengandung tidak apa tidak. Bukti apa tak ada. Satu bukti pun tak ada. Satu saksi pun tak ada. Tiba-tiba boleh buat aduan. Dalam Islam tak bagi. Kita dah belajar dalam bab zina kan. Yang mana Islam tidak menerima aduan atau keterangan daripada saksi atau pengadu terhadap kes-kes yang dah lama berlaku. Kecuali zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah berlaku di ujung Madinah, jauh atau di luar Madinah, jauh sangat. Lepas tu pengadu atau saksi tu nak pi mengadu tu, nak pi jumpa Rasulullah tu jauh. Jadi macam masa sebulan dua naik unta ke, berjalan kaki ke, yang tu tak apa. Disebabkan perjalanan yang jauh daripada tempat kes berlaku dengan tempat nak mengadu tu jarak jauh. Itu tak apa. Ataupun yang mengadu tu, yang nak mengadu tu sakit. Tiba-tiba jatuh sakit. Tak boleh bergerak, stroke ke. Sebulan setengah baru dia baik. Pas baik tu dia terus tengok kes tu, dia pergi nak jumpa Rasulullah atau nak pergi jumpa khalifah, nak buat aduan tentang kes yang berlaku. Kes tu berlaku 3-4 bulan sudah. Maknanya dah 2 bulan dah kes tu berlaku. Dia terlantar sebulan setengah. Kemudian campur sebulan di perjalanan, lebih kurang 3 bulan dah. Kes sudah berlaku. Tapi bila diceritakan bahawa dia sakit dan sebagainya, tempat berlaku pun jauh bagian semua, maka ketika itu baru bila dia diterima. Selagi mana ada bukti, ada saksi yang boleh menyokong dakwaan, tak ada masalah. Tapi dengan zaman kita ni zaman canggih dah. Mahkamah dekat, balai polis dekat, rata-rata dia, balai polis dekat semua. Ya, lu sampai 4-5 tahun baru nak mengadu. Islam tak terima kes yang telah lama. Tak terima. Sebab bila kes itu seorang saksi, pengadu atau mangsa, bila berlaku sesuatu jenayah ketika itu, mereka ada pilihan sama ada nak buat aduan atau nak mendiamkan kes itu. Maknanya nak maaf lah. Mangsa rogol, maaf lah. Tak apalah, kita maaf lah. Biarlah dia rogol saya, dia terimalah balasan di akhirat. Nampak? Pada asalnya gitu kan? Dia memilih untuk mendiamkan. Tiba-tiba 4-5 tahun kemudian dia buka balik kes ni. Islam menganggap orang ini sudah tentu ada muslihat, ada udang di sebalik KFC kan. Sekarang KFC popular sekali, udang KFC balut dengan kentang. Kata orang tu susah untuk ni udang balut dengan kentang. Ambil kentang dan udang, makan dah. Potong-potongan goreng makan, balut-balut tu masuk dalam perut dulu. Udang, ada udang sebalik ini. Maknanya ada niat tertentu, niat jahat, ada muslihat. Berarti Islam tak izinkan tuduhan yang telah lama berlaku. Lebih lagi bila tidak ada saksi dan tidak ada bukti yang boleh mengesahkan tuduhan tersebut. Jelas di sini tuan-tuan. Jadi tidak timbul masalah orang
yang kena rogol atau memangsa rogol kena hukum, kena zalim, perogol terlepas tak turun. Kita kena faham kenapa Islam letakkan syarat sedemikian, kaedah sedemikian dan sedemikian, supaya masalah dapat dijaga dan tidak kena mudarat kepada orang lain. Baik. Apakah hukuman yang dikenakan kepada perogol? Hukuman yang dikenakan kepada perogol berdasar sebuah hadis daripada Al-Qamah bin Wa'id. Dalam satu kes seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina oleh seorang lelaki, Rasulullah SAW memerintahkan agar perogol itu direjam sampai mati. Yang kena rogol dimaafkan, tidak bersalah. Yang merogol rejam sampai mati. Hari ini hukuman bagi pesalah rogol apa? Penjara kan? Sebab penjara dengan sebab. Sebab tu jenayah rogol tak pernah lupus, asyik berlaku pasal hukuman dia tidak menggerunkan perogol.
kita ambil satu lagi permasalahan dalam bab yang kaitan dengan Allah. Jadi tuduh rogol ini kesalahan. Islam nak jaga supaya tidak berlaku sewenang-wenang tuduhan rogol ke atas mana-mana orang. Sebab menuduh seseorang itu telah merogol dirinya, itu juga dianggap sebagai tuduhan rogol, tuduhan zina. Tuduhan zina itu dalam salah satu cara yang menuduh orang lain berzina dengan dia. Batu Islam jaga awal-awal supaya tak berlaku mafsadah yang sedemikian. Jadi siapa yang kena rogol, kaedah dia pilih nak lepaskan perogol ataupun nak heret perogol ke muka perayaan. Jadi nak heret dengan saksi tak ada, heret dengan bukti, dengan karinah yang ada pada tubuh badan dia tu, maka boleh guna untuk jadi bukti analisa DNA. DNA dipakai dalam takzir. DNA tak pakai dalam hudud tapi dipakai dalam takzir. Tuduhan rogol ni dia buat kesalahan hudud, dia kesalahan takzir. Dalam bab rogol ni dia termasuk kesalahan takzir. Jadi orang yang merogol tadi tu maknanya nak heret dia ke pengadilan dengan bukti, dengan karinah yang ada pada tubuh badan manusia. Baik, satu lagi masalah ialah permasalahan li'an. Li'an ni ialah sekiranya seorang suami menuduh zina kepada isterinya, sumpah laknat. Seorang suami menuduh zina kepada isterinya, pergi outstation, balik awal. Abang nak pergi outstation ni berapa hari bang? Abang pergi 2 minggu. Tak sampai 2 minggu, seminggu dia pergi dah balik. Tak beritahu isterinya. Saja nak buat surprise sungguh. Surprise sungguh. Tengok isteri dia pun dah curang dengan dia. Ada kasih gelap, berasmar, tengah berzina dalam bilik tidur dia. Balik-balik tengok ada kasut lelaki. Siapa punya pula kasut dia. Pergi naik atas bilik semua, nampak jelas depan mata kepala sendiri, zakar lelaki tadi telah masuk dalam farash isteri dia. Maknanya dah nampak jelas isteri dia berzina dengan lelaki tersebut. Jadi dia buat tuduhan zina lah kata isteri dia. Dia menuduh isteri dia berzina. Sebab dia nampak sini isteri dia berzina. Dan dia tuduh zina. Dia nampak sendiri ni, dia tuduh isteri dia berzina. Maka lelaki itu wajib juga membawa 4 orang saksi. Takkan bila dah nampak zina tu, atau bila nampak kasut lelaki dekat depan pintu rumah dia, nak panggil dia sebelah menyebelah pula. Rahim pada rumah tu, datang rumah jap. Man pada rumah tu, datang rumah jap, dia sebelah-sebelah. Apa tolong telefon untuk ketua kampung ni. Telefon tu imam sini, imam 1, imam 2, imam rawatib semua, Bilal, Siap semua datang. Kan payah tu. Hari tu aib bagi dia. Malu bagi dia, isteri dia berzina. Jadi dia pergi seorang. Memang tak ada saksi lah, confirm tak ada saksi. Sebab tu Islam bagi keringanan sikit pada suami bab dalam bab. Kan? Bila dia dah nampak suami isteri dia berzina, perkara ini berlaku kepada Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah salah seorang sahabat Nabi yang tak pergi perang, kan? Dengan Ka'ab bin Malik kan? Tak pergi perang Tabuk kalau tak silap. 3 orang sahabat Nabi, 80 lagi munafik yang tak pergi perang, kan? Ni salah seorang Hilal bin Umayyah nampak isteri dia berzina dengan Syarif bin Sahmah, kan? Lalu pergi ke Rasulullah, Nabi suruh bawa saksi. Kata Hilal, ya Rasulullah, walaupun suami sudah melihat seorang lelaki berada di atas tubuh isterinya, ya, kata Rasulullah, tetap mu kena bawa saksi. Kalau tidak, mu kena sepat. Kalau kamu menuduh isteri kamu berzina, tuduhan zina, maka kamu kena bawa saksi. Jika tidak, kamu akan disebat. Macam mana seorang lelaki, seorang suami yang betul-betul nampak jelas isteri dia memang telah berzina? Sebab zina ni masuk belakang dalam fahsy. Memang dah nampak jelas penzinaan itu berlaku. Takkan nak tarik balik tuduhan. Kan kalau sama-sama tak nampak tu boleh tahan kira ni. Oh iya ke? Kena bawa saksi. Tak apalah, saya tarik balik tuduhan lah. Kan? Sebab saya pun tak pasti dia berzina ke tidak. Sebab tengok dia duduk dalam selimut, turun naik selimut. Kan? Tapi tak pasti dalam berzina ke tidak. Kan? Entah dia buat bumpy ni kan, mana tahu. Jadi saya tarik balik lah. Kalau tak pasti itu mungkin boleh tarik. Tapi orang ni nampak sungguh, nak tarik pun tak tergerak. Pasal nampak sungguh dia berzina. Maka Islam meletakkan syarat. Suami dari itu, suami yang tidak mahu menarik balik tuduhannya dan tidak pula mahu melihat isterinya, maka hakim hendaklah bertindak sebagaimana berikut. Dia gini, suami itu ada 2 option. Mau tuduh dia berzina, mana saksi?
tak ada saksi. Okey, pilihan pertama untukmu, mu kena tarik balik tuduhan. Kalau tidak, mu kena sebat 80 kali sebatan. Mana boleh ya Arif? Saya nampak sendiri isteri saya berzina. Saya tak nak tarik tuduhan, dan saya tak nak kena sebat. Apa? Tarik balik tuduhan pun tak nak, pasal dia nampak sendiri isteri dia berzina. Nak apa? Kena sebat pun tak nak. Pasal mana? Takkan dia nak kena sebat. Dia cerita benda betul. Maka si suami kena bersumpah li'an, bersumpah laknat, melakukan li'an ke atas isteri, bersumpah laknat. Barulah si suami tadi boleh untuk tidak tarik balik tuduhan dan terlepas daripada hukuman sebat. Kena li'an, kena sumpah laknat kepada isteri. Saya tak nak tarik balik tuduhan saya, ya. Saya nampak jelas isteri saya di sini. Takkan saya boleh, kalau sama-sama mungkin saya bolehlah berbaik sangka. Saya buanglah sangkaan-sangkaan yang buruk tu, yang anggap diri berzina. Saya boleh anggap dia tak berzina, cuma berpeluk-peluk pasal tak nampak. Ni saya nampak bagaimana proses kemasukan tu dalam. Saya nampak. Jadi saya tak boleh nak tarik balik. Okey, saksi tu tak nak saksi, kamu kena sebab, tak nak kena sebab, maka sumpah laknat ke atas isteri. Ni dia. Ini Islam bagi pada suami saja. Orang lain tak boleh. Orang lain kena buat saksi tak? Tak saksi kena sebab. Sumpah laknat. Sumpah laknat ni ialah suami kena sumpah laknat ke atas isteri berdasar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah An-Nur ada Allah Subhanahu wa taala sebut 5 kali suami kena sumpah laknat. Saya baca dia maksud ya. Surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu, hanya dirinya sahaja, maka persaksian yakni sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Dia sirah dia, wallahi wa tallahi wa billahi, sesungguhnya saya berkata benar. Atau sirah lain dalam mazhab Syafi'i, wallahi wa tallahi wa billahi, isteri saya berzina. 4 kali. Wallahi wa tallahi wa billahi, isteri saya berzina. Ataupun saya berkata benar. 4 kali. 4 kali. Lepas 4 kali, wallahi. Yang kelima, wallahi wa tallahi wa billahi, laknat Allah ke atas saya jika saya di kalangan orang-orang yang berdusta, atau jika isteri saya tidak berzina. Bila suami telah bersumpah laknat, telah melakukan li'an ke atas isterinya tadi, maka automatically persaksian, kenyataan suami dia tadi yang mengatakan bahawa isterinya berzina adalah sah, diterima dari segi syarak. Maknanya benarlah isterinya tadi itu berzina. Maka kalau ikut hukum, isteri tadi itu boleh dikenakan hukuman rejam sampai mati, iaitu hukuman bagi penzina yang telah berkahwin. Boleh kena rejam sampai mati. Isteri yang tidak mahu direjam, dia berzina, betul dia berzina, tapi dia tak nak kena rejam. Satu. Atau isteri yang memang tak berzina pun, suami dia buat tuduhan melulu, jadi takkan nak kena rejam, takkan nak biar dia kena rejam, maka dia kena balas balik sumpah laknat ke atas suami tadi. Balas balik sumpah laknat tadi ni termaktub dalam surah An-Nur juga ayat 8 dan 9. Selepas itu 6 dan 7 sumpah suami pada isteri, 8 dan 9 sumpah isteri pada suami. Balas sumpah laknat pada suami. Dan bagi menghindar hukuman seksa dari isteri, yakni yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Wallahi wa tallahi wa billahi, suami saya berdusta. 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 Wallahi wa tallahi wa billahi, murka atau berlaknat Allah ke atas saya jika suami saya di kalangan orang-orang yang benar. Atau wallahi wa tallahi wa billahi, saya tidak berzina. 4 kali. Yang kelima, wallahi wa tallahi wa billahi, laknat Allah ke atas saya jika saya berdusta.
Bila isteri tadi telah membalas sumpah li'an, sumpah laknat ke atas suami, telah meli'an balik suami dia, ada sumpah laknat ke atas suami, maka ketika itu isteri tadi terlepas daripada hukuman rejam. Tetapi ada implikasi lain yang berlaku. Apa dia? Si isteri dengan si suami tadi itu akan dipisahkan. Tak boleh duduk sama lagi dah. Bercerai, talak bain kubra, yang tak boleh dirujuk, tak boleh kahwin balik. Ni yang berlaku. Jadi bila kalau kita yang talak 3 tu boleh lagi nak kahwin balik dengan bekas isteri tu kena kahwin dulu dengan mana-mana lelaki, lepas tu dah setubuh bagai apa semua, lepas tu bercerai, jadi janda dengan suami kedua, baru bekas suami dia yang pertama tadi boleh kahwin balik. Tapi yang ni tak boleh dah, tak boleh rujuk, tak boleh kahwin sampai mati, sampai bila-bila. Maka anak confirm sampai bila-bila akan berpisah kasih sayang sama ada ibu atau ayah. Kalau duduk dengan ayah, pisah kasih sayang daripada ibu. Duduk dengan ibu, pisah kasih sayang daripada ayah. Hujung-hujung minggu baru ayah datang, dia ambil anak ke rumah bekas isteri. Dan sebab tu tuan-tuan, Islam melarang kita membuat keputusan terburu-buru. Apatah lagi bila yang kita lihat itu sama-sama. Kita hanya melihat isteri kita dengan lelaki itu duduk dalam selimut je, kepala keluar, nampak kepala dia dua tu duduk sandar tepi katil, tak buat apa pun. Tapi kita terburu-buru nak buat tuduhan zina ke atas dia, sehingga membawa kepada sumpah laknat ke atas isteri tadi itu. Dan isteri terpaksa membalas sumpah laknat tadi, kalau tidak dia kena rejam sampai mati, akhirnya menyebabkan berlakunya perceraian atau perpisahan yang tak boleh disatukan kembali sampai bila-bila. Lepas tu kena sabar banyak-banyak. Bila nampak benda tu berlaku kan, buka pintu bilik cepat-cepat, biar lelaki tu keluar cepat-cepat kan. Nak pupuh lelaki tu, nak belasah, lepas tu keluar daripada rumah. Jangan jumpa sendiri, keluar dulu daripada rumah tu. Pilah tenangkan fikiran di Krabi tu. Jauh kan? Krabi. Ada kawan saya kan bawa balik pada Krabi tu, duk cerita best Krabi ni Ustaz, tempat Islam berlaku. Orang Islam banyak di Krabi, kedai-kedai makan orang Islam, cakap Melayu pun pandai, banyak di Krabi. Oh ya tu kan. Tapi nak pergi sana melangkau lah pula sepadan negara kan, dengan pasport bagai semua payah. Dalam Malaysia pun tak habis lagi kan. Jadilah kan, hujung-hujung minggu depan, hujung-hujung bulan tu saya nak pergi Kedah dan Penang. Jadilah saya melangkau laut apa tu, Penang kan, naik Jabatan Pinang kan. Bolehlah. Kali terakhir pergi Penang masa Jabatan Pulau Pinang mula-mula siap tahun 80-an. Lama gila tu. Batu Perenggi, Bukit Bendera tu lah. Itu kebetulan. Pasal kebetulan hujung bulan ni saya ada program perasmian Pertubuhan Anti-Syiah Kebangsaan, NGO yang saya pernah cerita dulu. Baru nak rasmi hujung tahun ni, pasal baru lulus bulan 4 yang lepas, bulan 4 tahun ni lah. Tahun ni baru bulan 4 tu baru lulus, setelah berjuang untuk mendapat kelulusan ROS, pendaftar pertubuhan. Pasal dia ada kaitan, dia ada link dengan KDN kan. Bila ada nama Syiah aja, nama benda-benda yang agak sensitif, dia reject terus, tak lulus terus pertubuhan. Jadi buat rayuan, bimbingan dan sebagainya, akhirnya lulus juga pertubuhan tersebut, Pertubuhan Anti-Syiah Kebangsaan. Dan kita akan buat perasmian dia di masjid, di Dewan Masjid As-Sahab Kuala Batas Kedah. Kita akan panggil akhbar lah, panggil wartawan, sahabat apa semua. Jadi saya akan pergi di sana. Saya kena pergi lah, saya timbalan presiden Pertubuhan Anti-Syiah Kebangsaan. Jadi saya kena pergi. Dia pergi sana tu, terlanjur pergi sana. Kedah dan Pulau Pinang pun tak pernah pergi lagi, bawa anak-anak, bawa sekali lah. Kalau tidak, lu tiap tahun saya punya percutian mana? Melaka. Akhirnya tengok buaya. Kalau buaya tu boleh cakap, dia mesti kata, bukan tahun lepas kau dah datang. Tengok buaya kan, mini Malaysia, masuk zoo, haiwan dalam zoo semua kenal dia. Tiap-tiap tahun pergi Melaka. Itu dia yang senang, yang dekat, yang mudah. Kita nak mantung dia jauh ni payah kan. Baik. Jadi jelas dalam bab li'an ni
maka suami isteri terpisah begitu saja, dipisahkan, tak boleh sama lagi dah. Anak-anak ikutlah, ikut mak, ikut ayah, terpulang. Jadi tapi tak boleh kahwin lagi dah dan tak boleh rujuk sampai bila-bila. Ini implikasi atas li'an tadi tu. Masing-masing dah laknat melaknat, maka pisah. Pisah antara mereka berdua tu, tak boleh duduk sama lagi dah. Sebab tu maknanya Islam suruh sabar tu. Lepas dah halau lelaki tu keluar dari rumah tu, tenang pemikiran kan, kemudian lepas pada tu baru balik rumah, mungkin sehari dua baru balik rumah. Masa tu barulah buat perhitungan dengan isteri, minta isteri cerita apa benda yang berlaku sebenarnya, sejujur-jujurnya pernah tak berzina dengan lelaki ini dan sebagainya. Ketika itu barulah buat keputusan berdasarkan wahyu, berdasarkan pertimbangan iman dan takwa. Sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh terima isteri itu, kita akan cerai dengan talak satu, betul tak? Sekurang-kurangnya daripada kita sumpah laknat ke atas dia, berpisah terus, tak boleh rujuk, tak boleh kahwin balik, baik cerai talak satu, kan? Tak apalah Minah, tak apalah Minah, abang redha lah apa yang berlaku, abang ceraikan kamu Minah dengan talak satu, pisah talak satu, kan? Lepas tahun 2 tahun tiba-tiba jumpa balik. Nampak? Jumpa balik dengan si Minah ni. Ketika itu Minah dah pakai tudung labuh, jubah, sarung tangan, kurdah lagi, insaf, jadi ibu kafarah, dah jadi solehah. Maka ketika itu datang balik kan, perasaan kasih sayang kan, nampak? Boleh tak rujuk balik? Kahwin balik? Boleh ya. Pasal itu cerai talak satu je. Tak apalah Minah, kau pernah kita tengok dah insaf dah ni kan. Dulu kau tudung singkat kerana tak pakai tudung, tapi sekarang tengok dia berubah habis, jadi wanita solehah kan. Sudi tak kalau kita hidup bersama kembali? Ialah bang, Minah pun sudi bang, Minah pun dah insaf bang, Minah pun dah bertaubat, alhamdulillah. Nampak tak? Boleh hidup bersama balik. Anak-anak mungkin masa cerai itu kecil belaka, darjah 3, darjah 2, darjah 1 ke 4 tahun, 5 tahun. Jadi bila bertemu balik selepas tahun 2, masih kecil lagi, masih perlukan pembelaan dan penjagaan lagi. Nampak tak? Tu. Lepas tu kena banyak-banyak sabar. Jangan buat keputusan dalam keadaan marah, kerana yang akan mendorong kita buat keputusan dalam keadaan marah ialah syaitan. Syaitan akan merosakkan anak cucu kecil Nabi Adam. Sebab apa? Sebab dia nak suruh dia, kita ni semua jadi kawan dia di akhirat nanti, ya? Masuk neraka jahanam sama-sama dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, alhamdulillah selesai dah kita bahas bab qadzaf, kesalahan hudud yang kedua, dan insyaallah pada kuliah yang akan datang kita bahaskan pula kesalahan hudud yang ketiga, iaitu kesalahan minum arak. Kesalahan meminum minuman yang memabukkan, iaitu arak. Minum arak juga termasuk dalam kesalahan hudud yang boleh membawa hukuman hudud sebagaimana yang diperuntukkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Ada soalan? Kalau mangsa itu laki-laki ada hukum yang sama? Mangsa laki-laki. Mangsa laki-laki. Siapa yang boleh buat? Berilah. Biasa kalau lelaki kena rogol dengan perempuan ni, biasa jarang bawa mahkamah. Kalau lelaki rogol lelaki, maknanya liwat lah. Nak kata liwat lah, kan? Dia masuk mendakat dalam dada sama lelaki ni. Sama lelaki ni. Cuma tidak perlu kepada saksi lagi lah. Dia tidak dianggap tuduhan qadzaf, melainkan mazhab Syafi'i saja. Kerana Syafi'i menganggap lewat termasuk zina. Kan kita dah bahas tu, kan? 3 kesalahan yang terkeluar dari ta'rif zina, antaranya liwat. Pegangan ulama mutakhirin dan beberapa pandangan ulama mutakaddimin, antaranya apa ulama mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Jadi cuma Syafi'i dia anggap liwat termasuk zina. Dia tuduh liwat sama dengan tuduh zina, qadzaf. Jadi kena bawa juga saksi. Kena bawa saksi. Kalau kita tuduh dia meliwat kita, ibarat kita tuduh dia, keliwat, kaki liwat, maknanya tuduh liwat ibarat tuduh zina. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia menganggap liwat itu zina. Jadi dia tuduh liwat, dia tak tuduh zina. Bila menuduh orang itu telah meliwat dia, merogol dia, maknanya dianggap orang itu telah menzinai dia. Qadzaf juga kena bawa saksi juga. Berdasar pada kias tadi, berdasar pada pegangan atau pendapat mazhab Imam Syafi'i. Memanglah si jin yang tak boleh nak buat apalah.
kalau ikut undang-undang sipil, ikut qara dia lah, ikut undang-undang, ikut protokol dia lah. Dia nak terima ke, tak nak terima ke, dia nak saksi ke, dia nak apa ke, kan? Ni saya cerita dari sudut undang-undang syariah lah. Sebab kita ni tak pakai lagi undang-undang syariah. Undang-undang syariah yang ada sikit-sikit bab khalwat ni pun nak dihapuskan. Payah nak dimansuhkan, jadi nak laksana hudud macam mana? Kalau sikit ni pun orang nak tikai. Ni masalah ni. Kan? Tapi saya pelik lah, 7 aja mufti yang komen, mufti lain saya tak jumpa komen dia. Saya nak tengok satu komen sebenarnya daripada seorang mufti ni. Tapi tak keluar-keluar. Tuan-tuan ada link ke saya, nombor telefon saya ada dalam buku ni. Saya tak jumpa komen daripada mufti Perlis. Ada komen tentang G25. Kalau isu-isu lain tak main lagi, dia komen. Mana ni G25? Sebab minta maaf cakap lah, ada antara golongan agamawan sendiri juga yang menyumbang ke arah liberal. Sebab tu saya tak setuju kalau buat PhD di UK, buat PhD di New Zealand, pengajian Islam, belajar Quran dengan orang yang tak percaya kepada Quran. Pensyarah-pensyarah yang mengajar kadang-kadang bukan Islam pun, tapi pakar Quran, pakar ilmu nahwu bahasa Arab, pakar hadis. Dia dilatih, dia dihantar untuk belajar ilmu Islam ni. Itu yang bila belajar dengan mereka ni, fahaman-fahaman, orang kata apa cerita-cerita Israeliatnya, orientalisnya dan sebagainya masuk dalam pemikiran para golongan agamawan. Kenapa tak buat PhD di paling-paling tidak PYA ke, Al-Azhar ke, Universiti Islam tertua di dunia, Madinah ke, Universiti Islam Madinah, Ummul Qura Makkah ke, Jordan ke, yang memang dalam bahasa Arab, kan? Ilmu ayat untuk faham Islam ni bahasa Arab kan sebenarnya, bukan bahasa Inggeris. Kita duk baca agama Islam dalam kitab bahasa Inggeris, memang tak lari daripada unsur-unsur Israeliat dan unsur-unsur orientalis. Baca kitab Islam ni dalam bahasa Arab lah tu, pasal sumber dia di situ, sumber ilmu Islam dia dari bahasa Arab. Sebab tu kena mengaji bahasa Arab betul, buat MBA, MA, PhD dia dalam bahasa Arab. Ini buat di tempat-tempat yang tempat-tempat barat, Kufah, buat setahun, kadang-kadang setahun setengah dia dah dapat PhD. Mudah sangat. Kalau saya buat kat sana mudah sah, buat kat Azhar payah. Ini masalah. Saya nak tunggu komen mazhab. Mana komen mazhab? Komen Dr. Fathul Bari, kan? Kemarin saya bawa cerita Aisyah dekat perhimpunan, kan? Mana komen dia tentang G25? Dr. Fathul Bari, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis. Saya nak tunggu komen. Kalau